sebelum ni Datuk Seri Anwar ada bercakap pasal pelawaan Tun untuk bergabung dengan Datuk Seri Anwar, tapi Datuk Seri Anwar ada gariskan beberapa syarat. Katanya dia terbuka untuk memilih sesiapa termasuk daripada Tun sendiri untuk bergabung balik dengan Datuk Seri Anwar, tapi syarat dia tak boleh ada agenda peribadi dan kena patuh prinsip yang mereka gariskan. Sudi atau tidak Tun terima syarat tu? Bila Pakatan Harapan kalah, tak jadi kerajaan, kita cuba kerja. Walaupun Bersatu tidak ada dalam Pakatan Harapan, kita ada apa yang dipanggil sebagai Pakatan Harapan Plus, dan kita tawar untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Anwar tolak saya bulat-bulat, tak boleh jadi apa pun, tak boleh masuk. Jadi yang tolak ni bukan saya, dia. Saya habis nak kerjasama juga, saya offer kepada dia. Tak apalah saya jadi Perdana Menteri cuma untuk 6 bulan. Oh tak boleh. Dia punya yang ni. Bagi nama Syafiee pun tak boleh. Dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi dia tak boleh jadi Perdana Menteri kalau tidak ada sokongan yang cukup. Kalau tak ada kami, dia tak dapat sokongan yang cukup. Dan berapa kali dia kata apa ni? Major strong, formidable, convincing majority. Di balik lah. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, ini on the way nak balik kampung. Ni jalan perjalanan daripada Muazzam pula. Betul lah. Daripada Laluan Muazzam ke Segamat. Nak balik ke Jelebu Negeri Sembilan. Saya akan sebentar lagi saya akan masuk ke simpang Keratung. Simpang Keratung pergi ke Bahau lah ya. Jadi kita faham-faham lah kan. Kalau Mamat Bendahara kita bercakap, kalau 10 dia bercakap, mungkin dalam 20 lah yang tak boleh nak percaya. Jadi Mamat Bendahara ni dia tidak pernah nak mengaku kalah, dan sifat keegoan dia masih lagi menebal. Sebab itu dia kata kalau Pakatan Harapan tak kutip dia, sekarang ni dah terbuang, Parti Bersatu pun dah buang dia, dan dipecat, dibuang, disingkirkan, diaibkan. Tinggal 4 orang saja ahli parlimen yang bersama dengan parti baru yang ditubuhkan. Pejuang-pejuang itu pun belum lagi disahkan sebagai parti yang berdaftar. Jadi dah nampak macam memang terpinggir sungguh lah ya Mahathir Mohamad ni. Sebab itulah dia cuba sedaya upaya mempengaruhi pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, kalau boleh untuk kutip dia kembali masuk ke dalam Pakatan Harapan, agar dia diberikan tempat sekali lagi oleh Pakatan Harapan, agar dia akan disanjung semula oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan ya. Dan dia nak buktikan kepada Muhyiddin, kalau Bersatu buang dia, ramai yang akan kutip dia sebab dia seorang tokoh yang hebat. Jadi kalau Pakatan Harapan ambil kutip kembali Mahathir ni, maka dia boleh sebutlah dengan Muhyiddin, Bersatu buang aku, tapi Pakatan Harapan masih lagi mengangkat aku sebagai pemimpin, masih lagi memuja-muja aku sebagai pemimpin yang agung. Sebab apa? Sebab kalau Pakatan Harapan tak ambil Mahathir, maka Pakatan Harapan akan kehilangan sokongan orang-orang Melayu. Itu pendapat Mahathir lah kan. Tetapi kalau sesiapa yang ikuti politik semasa kita, yang boleh berfikir, yang bijak berfikir ya, dan tidak termakan dengan budi-budi Mahathir, sampai terhutang budi, sampai lupa segala sejarah Mahathir. Jadi kalau kita boleh fikirkan, memang jelaslah ya bahawa kehadiran Mahathir di dalam Pakatan Harapan tidak menambah sedikit pun undi orang Melayu ya. Kalau ada pemukilan 1, 2, 3% sajalah undi orang Melayu, itu pun orang-orang yang dalam UMNO dulu yang sememangnya memuja Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi orang inilah yang menyokong Mahathir pada PRU 14 yang lalu. Sebab itulah tidak mustahil ya, ataupun bukan tidak mustahil lah ya. Sebab itulah kita dapat lihat
parti yang dibawa oleh Mahathir pada PRU 14 yang lalu, Parti Bersatu hanya memperolehi 13 kerusi parlimen. Walaupun 50 lebih, 52 tak salah saya, kerusi parlimen yang diberikan kepada Parti Bersatu, tetapi hanya dapat mengutip 13 kerusi sahaja. Ya. Itu pun kebanyakannya di kawasan-kawasan yang ada pengundi-pengundi campuran, pengundi-pengundi yang dibantu ya oleh kaum-kaum lain. Sebab itu negeri-negeri yang majoriti Melayu, yang hampir 100% Melayu, seperti di Terengganu, Kelantan, Sebutir pun Parti Bersatu tak dapat sokongan. Wakil-wakil Bersatu malahan hilang deposit pun ramai. Ramai calon-calon Bersatu hilang deposit walaupun bertanding di kawasan majoriti Melayu. Kalau betul Mahathir ini mempunyai pengaruh di kenangan masyarakat Melayu, sudah pastilah Parti Bersatu ini menyumbang banyak kerusi kepada Pakatan Harapan, terutamanya di negeri-negeri majoriti Melayu. Tetapi ternyata bahkan di Kedah sendiri pun, tempat kelahiran tempat Mahathir ni pun, kampung Mahathir pun, Parti Bersatu tidak dapat menunjukkan prestasinya yang begitu baik. Benar juga ya. Bahkan di negeri Johor, tempat terkenalnya lahirnya UMNO, yang kuatnya UMNO, sebuah parti Melayu, di mana Parti Bersatu Mahathir ini diberikan tempat bertanding di Johor, tidak juga boleh mempamerkan prestasi yang membanggakan, sehingga boleh dikatakan bahawa parti ini adalah parti orang Melayu yang mendapat sokongan majoriti orang Melayu. Jadi tak perlulah tak perlulah Mahathir sekarang ini bercakap, cuba nak memberi ugutan, konon-kononnya nak menakutkan Pakatan Harapan. Sekiranya tidak kutip beliau, maka Pakatan Harapan akan hilang sokongan orang-orang Melayu. Saya ingin katakan kepada Mahathir, kalau Pakatan Harapan kutip beliau, Pakatan Harapan bukan saja kehilangan pengundi Melayu, bahkan Pakatan Harapan juga akan hilang banyak undi daripada bukan Melayu. Jadi pimpinan Pakatan Harapan kena fikirlah, kena fikir sama ada kita beruntung atau bertuah untuk mengutip Mahathir ini, ataupun kita rasa seperti menyimpan seperti menyimpan saka di dalam Parti Pakatan Harapan. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir ini adalah satu pembohongan yang selalu diulang-ulang oleh beliau, bahawa beliau sahajalah yang boleh mendapatkan sokongan orang Melayu. Di samping itu sentiasa memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan mendapat sokongan daripada orang Melayu. Sebab itu beliau menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri kepada orang Melayu. Kejap, depan yang di roadblock. Kalau tuan-tuan baca dalam laporan Malaysia Kini, ada tersiarnya kenyataan Mahathir Mohamad. Ada tersiarnya kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang cuba untuk menakut-nakutkan Pakatan Harapan agar menerima beliau kembali, menerajui ataupun bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau tak kutip balik Mahathir, maka Pakatan Harapan akan kehilangan sokongan daripada orang-orang Melayu. Itulah style Mahathir. Bila beliau dah rasa beliau dah dipinggirkan, beliau cuba untuk kembali bersama kita, maka dia akan bawalah satu cerita ataupun propaganda untuk mempengaruhi kita semua agar menerima beliau kembali setelah apa yang telah beliau lakukan
kepada kita selama ini. Okey. Itulah ya. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita nak lihat bagaimana cerita kisah tentang Dr. Mahathir sekarang ini, dan saya amat respect lah ya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sehingga sekarang ini masih lagi tidak memberikan maklum balas ataupun tidak memberi respon terhadap apa yang Dr. Mahathir sebut ya. Dia ada ulang lagi bahawa Anwar tidak dapat sokongan, Anwar seorang Perdana Menteri macam-macam lah ya. Mahathir punya otak ni, dan Anwar seperti biasa cool ya, terus laksanakan tugasnya sebagai Ketua Pembangkang, Pengurusi Pakatan Harapan dan juga sebagai Ahli Parlimen Port Dickson ya. Dan beliau sikit pun tidak terpengaruh ataupun tidak termakan dengan provokasi yang dibuat oleh Mahathir Mohamad terhadapnya. Kenyataan terbaru, Mahathir pun tidak diberikan maklum balas, respon oleh Anwar Ibrahim ya. Dibiarkan saja Mahathir saban hari menyerang, Anwar Ibrahim terus bertahan, dan para penyokong Anwar Ibrahim sajalah ya nak layan orang tua ni. Memadailah kita sajalah ya untuk memberi respon. Tidak perlulah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan respon, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu bahawa Mahathir seorang yang telah pun berusia, mungkin ada sikit sebanyaklah mempengaruhi emosinya, menjadikan kadang-kadang apa yang beliau sebut langsung tak masuk akal, dan beliau juga seorang yang sering pelupa ya. Sebab itu apa yang beliau sebut selalunya apa yang beliau perkatakan, beliau tidak melihat kepada apa fakta ya. Macam beliau kata beliau yang dapat sokongan orang Melayu ya. Beliau tidak membawakan fakta ataupun sebagai bukti mengatakan bahawa beliau sebenarnya berjaya mempengaruhi orang-orang Melayu untuk mengundi Pakatan Harapan. Beliau semua hanya bercakap, tetapi fakta menunjukkan bahawa sememangnya parti Mahathir ini adalah parti yang langsung ya tidak dapat mempengaruhi undi orang-orang Melayu ya. Orang-orang Melayu yang sokong Pakatan Harapan adalah terdiri pada orang-orang Melayu yang daripada asalnya sememangnya daripada dulu adalah penyokong kepada Pakatan Harapan itu sendiri ya. Bukan kerana kemasukan Mahathir, tetapi orang-orang Melayu yang daripada dahulu lagi adalah penyokong kepada Pakatan Harapan ya. Jadi kemasukan Mahathir ke dalam Pakatan Harapan hanya untuk nak mencuri beberapa penyokong UMNO untuk swing kepada Pakatan Harapan. Mungkin saya katakan dalam 2 atau 3% saja ya. Jadi ini terbukti daripada yang saya sebut tadi, keputusan PRU di mana kita berikan kepada Parti Bersatu ini bertanding di kerusi-kerusi majoriti Melayu kebanyakannya, di mana kerusi-kerusi ini dominan biasanya dikuasai oleh UMNO. Kita nak tengok sejauh mana Parti Bersatu, sejauh mana Mahathir ini mempunyai pengaruh di kalangan ahli-ahli orang Melayu, terutamanya di kalangan ahli-ahli UMNO. Dan ternyata bahawa beliau gagal membuktikan bahawa beliau adalah seorang tokoh ya yang menjadi pujaan, idola kepada masyarakat Melayu. Sebab itu di negeri majoriti Melayu seperti Kelantan, Terengganu, bahkan di negeri beliau sendiri di Kedah ya, Bersatu tidak mempamerkan prestasi yang baik ya, bahkan menduka citakan. Kita rasa amat rugi sebenarnya memberikan kerusi begitu banyak kepada Bersatu pada PRU 14 yang lalu ya. Kerana kita mengharapkan betul lah beliau dapat mencari undi yang sebanyak mungkin di kawasan-kawasan Melayu, tapi ternyata beliau gagal, dan kemenangannya ternyata masih lagi mengharapkan kepada sokongan daripada kawasan-kawasan yang terdapat pengundi-pengundi campuran. Jadi di sinilah Mahathir tidak melihat ya, tidak melihat kepada realiti yang sebenar. Cuma beliau hanya kata orang tu apa, syok sendiri saja
menyatakan bahawa beliau adalah pemimpin Melayu yang agung. Jadi kita nak cabarlah ya Mahathir, kalau betul beliau yakin, beliau rasa bahawa beliau mempunyai sokongan yang hebat di kalangan Melayu, tidak perlulah beliau menenggek dengan Parti Harapan. Lebih baik beliau bersama dengan parti pejuangnya bertanding pada PRU yang 15 akan datang atas nama Parti Pejuang, ya, dipimpin oleh beliau dan anaknya Mukhris, ya, bertanding atas nama Pejuang, dan kita lihat prestasinya. Mantap. Ya, kita lihat prestasinya dalam PRU yang ke-15. Tak perlulah nak menenggek-nenggek di bawah Pakatan Harapan, ya. Kemudian nak tenggek dengan kita pun nak letakkan syarat macam-macam, ya. Nak bersama dengan Pakatan Harapan tetapi setiap hari duk kutuk pengerusi Pakatan Harapan. Jadi tak perlulah, ya. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan yang masih lagi rasa Mahathir ini amat penting bagi mereka, satu cadangan sajalah, ya, iaitu sama ada pemimpin ini menyertai Parti Pejuang ataupun mereka membukakan keahlian kepada Mahathir untuk membawa Mahathir ke dalam parti mereka, ya. Kalau adalah pimpinan kita dalam Parti Harapan ini yang rasa kita tidak boleh hidup, ya, kita tidak boleh hidup, kita tidak boleh makan tanpa Mahathir, jadi sebaiknya tawarkan kepada Mahathir untuk menyertai parti mereka lah. Nantilah, ya, Mahathir sebagai pengerusi, penasihat ke, bahkan kalau nanti beliau sebagai presiden parti pun tidak ada masalah, ya. Daripada kita nak biarkan parti pejuang ini menenggek dalam Parti Harapan, kemudian bila dah menang 1-2 kerusi nanti beliau akan kata beliau lah, ya, punca kemenangan kepada Pakatan Harapan. Jadi lupakanlah, ya. Okey, saya tak boleh sembang lama ni. Hari sudah gelap, cuaca dah gelap. Saya dah masuk jalan Keratung ke Muazzam sekarang ni. Ya, Jalan Keratung ke Muazzam, masih lagi dalam kawasan Parlimen. Masuk Parlimen mana ni? Parlimen Bera kot. Agak sibuk juga. Di sini jalan sempit dan kereta masih lagi jam di depan sana. Cuaca pun macam nak hujan. Apapun kita akan sentiasalah, ya, melihat perkembangan semasa, di mana dikabarkan bahawa isu yang dihangat diperkatakan seperti Grand Coalition ini akan dibawa ke dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, ya. Jadi kita mengharapkan bahawa ianya akan dibincang dengan semasak-masaknya dalam Majlis Presiden. Sebelum ini Grand Coalition tak pernah dibawa dalam Majlis Presiden, tetapi bila ada mulut-mulut yang gatal duk sebut, ya, perkara yang tak dibawa dalam Majlis Presiden pun kita duk sebut di luar. Kemudian perkara yang kita sebut itu menjadi perbahasan, ya, dan jadi menjadikan satu perbalahan di luar di antara para penyokong terutamanya. Sebab apa? Sebab ada pemimpin yang tidak bijak membawakan satu idea yang tidak pernah dibawa masuk dalam Parti Harapan, tetapi diperkatakan di media, di depan umum, ya, di khalayak, memperkatakan satu isu. Kemudian isu ini menjadi perbahasan dan akhirnya menjadi perbalahan, ya. Kita berbalah kepada benda yang tidak ada pernah dibincangkan lagi di dalam Majlis Presiden. Itulah dia di antara kelemahan kita. Daripada kita jadi kerajaan dulu sampai hari ini, kita punya kelemahan di mana ada pimpinan-pimpinan yang tidak boleh mengawal mulutnya, yang mulutnya nak bercakap, ya. Ada saja benda yang nak diperkatakan walaupun apa yang dikatakan itu tidaklah, ya, satu menunjukkan kebijaksanaan, ya. Apa salahnya kalau kita bercakap tentang apa yang telah diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, bukannya satu perkara dasar yang belum pun dibincangkan di dalam Pakatan Harapan. Grand Coalition ini adalah melibatkan dasar, ya, bukan melibatkan apa. Ini melibatkan satu dasar dan ianya satu yang harus dibincang, dibahaskan, ya, di dalam kepimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tetapi kalau tidak pernah dibawa dan telah dibincang, kita berkata di luar bersama dengan 2-3 pekerat pimpinan, ya, dia akan jadi satu perbahasan di kalangan pada penyokong, ya, dan macam-macam lah, ya, hujah dalil dan sebagainya, kerana untuk mempertahankan Mahathir Mohamad. Jadi tak bijak lah, ya, tindakan kita itu amat tidak bijak.
Sebab itulah saya katakan kita tunggu dulu. Majlis Presiden akan membuat keputusan dan saya tak yakin bahawa di peringkat Parti Keadilan seperti mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bersedia menerima sesiapa sahaja asalkan sanggup menerima prinsip Pakatan Harapan, ya, prinsip Pakatan Harapan itu sendiri, ya. Dan salah tentunya Mahathir bukan di antara orang yang akan sanggup terima prinsip Pakatan Harapan, ya. Apabila Datuk Seri Anwar menyebut tentang syarat untuk bersama Pakatan Harapan ini mesti menerima reform, mesti tidak ada sifat, ya, mengamalkan kronisme, nepotisme dan sebagainya, tidak berkepentingan peribadi, keluarga dan sebagainya, sudah pastilah ianya tidak akan disambut oleh Mahathir Mohamad. Sebab Mahathir Mohamad ini mana boleh hidup kalau tidak ada kronisme, ya. Mahathir Mohamad ini mana boleh hidup kalau tidak memikirkan tentang dirinya dan kepentingan keluarganya. Jadi apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu sebagai satu kenyataan umum yang ditawarkan kepada semua pihak. Sebab tu Anwar Ibrahim tidak sebut nama Mahathir, ya, kepada sesiapa saja, kata Anwar Ibrahim, bermakna tawaran itu dibuka kepada semua pihak, daripada UMNO ke, daripada PAS ke, mana-mana pun, ya, asalkan mereka bersetuju dan sanggup menerima prinsip Pakatan Harapan. Saya tak yakin kenyataan Anwar itu merujuk kepada Mahathir, kerana Anwar pun tahu sifat Mahathir ni, ya. Daripada awal-awal lagi dia dah sebut, saya tidak perlu taat kepada Anwar Ibrahim, saya tidak perlu patuh kepada Anwar Ibrahim. Bermakna apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim ini sudah pastinya tidak akan dipersetujui oleh Mahathir Mohamad. Maka selamatlah kita, ya. Bila syarat ini diberikan, maka Mahathir sudah pasti tidak boleh menerima, maka kita terselamat daripada orang bernama Mahathir Mohamad ini, ya. Jadi ramai yang tak faham, ramai yang marah-marah kepada Anwar. Dia kata, kenapa Anwar letak syarat? Kita tolak saja, Tun. Tak boleh lah, ya. Anwar ni pemimpin. Dia sebagai pemimpin bukan cyber trooper. Dia bukan sebagai ahli bawahan, ya. Pemimpin, dia pandangan dia lebih jauh daripada kita. Dan pandangan dia mesti menampakkan arah positif, ya, tidak menampakkan ke arah permusuhan. Sebab itu Anwar Ibrahim tidak merujuk kepada Mahathir Mohamad. Apabila wartawan tanya, Anwar Ibrahim hanya mengatakan kepada mana-mana pihak. Dia tak kira, dia kata mana-mana pihak nak bersama Pakatan Harapan boleh, asalkan pegang kepada prinsip Pakatan Harapan, sedia melakukan reform, bersetuju dengan reform, tidak mengamalkan kronisme, ya, tidak ada kepentingan diri, tidak ada kepentingan kaum keluarga, anak beranak dan sebagainya. Mantap. Ini di antara yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, kepada mereka yang ingin bersama dengan Pakatan Harapan, yang telah bersama dengan Pakatan Harapan, seperti pimpinan-pimpinan daripada Amanah, DAP yang telah pun bersama dengan Pakatan Harapan, itu bukan lagi menjadi syarat, kerana mereka daripada awal lagi, ya, telah pun tahu tentang prinsip ini. Jadi sebab itulah saya menyanggah kenyataan Wabi Mahfuz yang baru ini ada keluar, ya. Dia kata syarat yang diberikan kepada Mahathir itu juga adalah mesti, ya, dipatuhi, adalah juga merupakan syarat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak kenalah macam tu, kan. Sebab Anwar Ibrahim beri syarat ini kepada orang yang nak masuk. Yang nak masuk ni kena beritahulah dengan dia apa yang perlu mereka buat, apa yang perlu mereka patuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dah telah berada dalam Pakatan Harapan. Bahkan beliau menjadi pengerusi Pakatan Harapan. Takkanlah beliau tak tahu prinsip, sebab prinsip ini pun digariskan oleh Pakatan Harapan. Beliau pengerusinya, ya, sudah pastilah beliau tahu. Sama juga dengan Lim Go Eng, sama juga dengan Muhammad Sabu. Tak perlulah kita nak ulang. Syarat ini juga terkena kepada Mak Sabu, syarat ini juga terkena kepada Lim Go Eng. Tak perlulah kita sebut, sebab mereka telah pun berada dalam Pakatan Harapan. Masa wujudnya Pakatan Harapan, ada perjanjian persefahaman, ya, prinsip dan dasar yang dipersetujui bersama, semua tahu. Jadi buat apa kita nak kata macam tu? Yang Anwar sebut ini kepada mereka yang nak bawa masuk. Mereka yang nak bawa masuk Mahathir ni. Mahathir ni pernah bersama kita dulu, ya. Menjadi pengerusi lagi.
Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.